Assalamualaikum. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri ke-48 Gold Forever kali ini. InsyaAllah ada dua bahagian yang akan dikongsikan. Yang pertamanya CIC. Apa itu CIC? Currency in Circulation ataupun wang kertas dalam edaran. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah perancangan Amerika berkaitan wang kertas. Saya akan kongsikan bagaimana wang kertas dalam edaran iaitu bahagian A di seluruh dunia meningkat tinggi termasuk di Malaysia, ringgit Malaysia, Indonesia, rupiah dan lain-lain, yang mana sebenarnya merupakan sebahagian perancangan licik Amerika iaitu bahagian B. Justru bahagian A dan bahagian B ada kaitan rapat. Kita lihat kepada bahagian A, wang kertas dalam edaran. Mata wang ringgit yang dicetak dan diedar dalam ekonomi Malaysia melonjak tinggi tahun 2020 menurut data Bank Negara Malaysia yang dikeluarkan Mac lalu. Apa kesannya terhadap orang ramai? Sila ikuti perkongsian lanjut. Gubernur BNM Nur Syamsiah Yunus bentangkan baru-baru ini secara maya laporan tahunan 2020. Setelah lebih daripada 1 tahun ekonomi negara dan global bergelut dengan pandemik COVID-19, cabaran yang dihadapi masih belum selesai. Antaranya, menurut laporan tahunan 2020 BNM, hanya wang kertas ringgit dan shilling yang dikeluarkan oleh BNM sah digunakan dalam urusan jual beli di Malaysia. Emas tidak sah. Disebut juga bahawa wang kertas dalam edaran ekonomi meningkat paling tinggi 2020 lepas. Carta ini menunjukkan pertambahan wang kertas terhadap GDP sebanyak 8.3% berbanding tahun-tahun sebelumnya sekitar 5 hingga 6%. Nilai ini amat tinggi. Ini penjelasan BNM. Pertambahan signifikan ini yang turut berlaku di negara-negara lain adalah kerana orang awam dan peniaga-peniaga kecil simpan wang tunai semasa COVID-19. Saya fikir orang awam kurang berbelanja kerana mereka duduk di rumah seperti yang diarahkan. Jadi, saya fikir mereka simpan khasnya B40 dan M40, mereka simpan wang tunai bukan sebab mereka hendak simpan sebenarnya, tetapi memang tak boleh dibelanjakan, melainkan keperluan asas sahaja pada ketika tersebut. Mereka juga tidak perlu bayar ansuran bulanan, kenderaan dan lain-lain selama tempoh 6 bulan. Tetapi, selepas beberapa ketika, wang tunai mereka semakin berkurang akibat kurang pendapatan ataupun sebahagiannya tiada pendapatan langsung. Tetapi, kena terus berbelanja untuk keperluan makanan. Kemudian datang wang tunai menerusi pakej rangsangan ekonomi yang berbilion jumlahnya. Saya fikir ini juga signifikan, iaitu puluhan bilion ringgit yang dicurahkan ke dalam ekonomi oleh kerajaan Malaysia. Mari kita lihat pada keratan laporan tahunan 2020 ini. Di para pertama, BNM buat kesimpulan bahawa apabila aktiviti ekonomi meningkat, contohnya semasa musim perayaan, maka wang dalam edaran akan naik. Tetapi pada para ketiga, perbelanjaan pengguna menurun. Ini bermaksud aktiviti ekonomi menurun. Sebaliknya, data menunjukkan wang dalam edaran masih naik dan naik dalam kadar yang tinggi iaitu 8.3% tersebut. Oleh itu, saya fikir penyumbang utama kepada wang dalam edaran adalah pakej kewangan, pakej rangsangan ekonomi yang puluhan bilion ringgit menerusi hutang-hutang baru yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Hakikatnya, peningkatan wang dalam edaran adalah simptom kepada inflasi, sesuatu yang kita bimbangi, iaitu kenaikan harga barangan yang bakal rakyat hadapi. Apa pula kenaikan wang dalam edaran tahun 2021 ini? Kita masuk kepada bahagian yang kedua. Hakikatnya, Amerika menerusi bank pusat mereka mengawal sistem kewangan dunia. Ini bukan lagi rahsia. Pada 2012, ahli Kongres Amerika Ron Paul berhujah dengan pengerusi Bank Pusat Amerika ketika itu dan mendedahkan rancangan atau
eksperimen agung menggunakan mata wang fiat sejak 1971 selepas beberapa eksperimen sebelumnya gagal. I think what we're witnessing today is the end stages of a grand experiment, a philosophic experiment on total fiat money. Ryan pula, iaitu pengerusi jawatan kuasa bajet Amerika, turut menunjukkan bukti daripada keratan ataupun surat khabar The Wall Street Journal, iaitu berlaku inflasi ke seluruh dunia akibat polisi oleh Bank Pusat Amerika tersebut. Just take a look at today's Wall Street Journal. Inflation worries spread. You've got basically inflation jitters spread through emerging markets. Untuk makluman, Bank Pusat Amerika adalah sebuah institusi kewangan paling berkuasa di Amerika, malah dunia. Bank Pusat tersebut ada kuasa mutlak dalam hal kewangan tanpa perlu kelulusan daripada Presiden Amerika mahupun Kongres. Kita lihat dari perspektif kewangan. Dalam suasana ekonomi yang semakin tidak menentu hari ini dan dengan wujudnya krisis mata wang dolar di mana nilai dolar telah jatuh lebih 98% sejak lebih 100 tahun yang lalu. Saya tidak fikir Amerika hendak selamatkan dolar. Sebaliknya akan terus biarkan dolar jatuh. Mungkin mereka akan wujudkan alternatif kepada dolar, mata wang baharu, digital dan sebagainya. Bagi mencapai cita-cita ini, mereka perlu percepatkan kehancuran dolar. Mereka perlu cetak dengan pantas dalam tempoh yang singkat, lebih pendek. Dan ini perlu berlaku bukan untuk dolar saja, tapi semua mata wang fiat di dunia, di negara-negara di dunia. Mungkin COVID-19, virus corona ini adalah alasan terbaik ataupun mungkin sengaja dicipta untuk mencapai hasrat ini. Kita lihat hasilnya. Semua negara-negara berlumba mencetak mata wang masing-masing sebagaimana dolar atas alasan untuk menyelamatkan ekonomi masing-masing. Dengan ini akan lebih cepatlah semua mata wang fiat tersebut jatuh nilainya. Selepas itu, Bank Pusat Amerika akan berikan alternatif kepada mata wang fiat yang semakin hancur ini. Hakikatnya, mata wang dolar telah pun sampai ke tempoh ataupun ke akhir tempoh hayatnya. Semua ini dilakukan bagi menutup kegagalan eksperimen dolar Amerika tersebut. Dan mereka pastinya tidak mahu emas dan perak kembali menjadi wang bagi penduduk dunia. Sebagai rumusan, begitulah perancangan Amerika untuk terus menguasai ekonomi dan kewangan dunia, di mana kehidupan majoriti penduduk dunia berterusan miskin sebab manipulasi nilai mata wang oleh Amerika. Sebaliknya, segelintir sahaja kaut kekayaan luar biasa di ketika mana seluruh penduduk dunia disibukkan dan ditakutkan dengan virus corona yang hakikatnya berdasarkan kepada data tidaklah begitu berbahaya seperti yang disiarkan oleh berita-berita dunia. Terima kasih kerana ikuti perkongsian pada kali ini sehingga akhir. InsyaAllah berjumpa lagi kita di sesi perkongsian Gold Forever yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi